Ambil Catalino Mancurami Kasarugama, siap ke Jumatang. Sekarang ini kita berada di Batu Sumpah Keningau. Batu Sumpah ini adalah satu-satunya constitutional document yang melambangkan perjanjian Malaysia dan syarat-syarat kita bersetuju untuk menubuhkan Malaysia. Pada tahun ini kita mempunyai harapan yang besar kerana Perdana Menteri ke-10 telah memberi jaminan supaya hak-hak Sabah Sarawak dalam Malaysia yang terkandung dalam perjanjian Malaysia dan perlembagaan Malaysia akan dikotakan, akan dilaksanakan. Maka dengan harapan itu, kita di pendalaman ini, rakyat Sabah dan bagi pihak kerajaan negeri juga mempunyai harapan dan mendesak supaya kerajaan pusat melalui Perdana Menteri ke-10 ini memberi harapan supaya semua hak Sabah dan Sarawak di dalam perjanjian Malaysia dan perlembagaan dikotakan secepat mungkin. Kalau boleh besok, kalau tidak dapat besok pun tahun ini. Dan inilah harapan kami, dan kita juga mempunyai harapan supaya Malaysia ini berjaya seperti mana Malaysia berjaya lagu dinyanyikan sebentar tadi. Ambil Catalino Mancurami Kasarugama, siap ke Jumatang. Pada hari ini kita berkumpul sekali lagi di hadapan Batu Sumpah ini yang melambangkan satu perjanjian yang bukan hanya perjanjian sembarangan, tetapi yang terpahat di Batu Sumpah yang telah melalui adat istiadat yang begitu begitu bermanah sekali bagi kita semua orang asal. Dan saya tidak lupa juga wakil daripada keluarga Sodoman dan Gunsanat, ada Jenny kat sini. Hai Jenny. Sebab Malaysia tidak akan jadi, Malaysia tidak akan menjadi sekiranya masyarakat orang asal di pendalaman ini tidak bersetuju, dan mereka hanya bersetuju dengan beberapa syarat yang tertulis di Batu Sumpah adalah 3. Satu daripadanya adalah kebebasan beragama. Maksudnya di Sabah tidak ada agama rasmi, semua bebas beragama. Yang kedua adalah isu tanah. Isu tanah itu bukan saja tanah yang kamu nampak, tapi apa yang tumbuh di atas tanah dan apa yang terkubur di dalam tanah, termasuklah mineral, minyak dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah isu adat dan kebudayaan. Sebab itu kebanyakan kita pada hari ini berpakaian kebudayaan mengikut adat. Yang kita nampak adalah 3. Tetapi bila Malaysia ditubuhkan, kita telah menghantarkan 20 syarat. 20 perkara adalah syarat kita bersetuju berbincang menubuhkan Malaysia. Dan mengikut peringkat 6 dan 7 dalam Intergovernmental Committee Report ataupun IGC. Majlis Perundangan North Borneo, dulu Sabah ini North Borneo,
Peringkat 6 dan 7. 6 untuk Sabah, 7 untuk Sarawak. Telah menerima keputusan Malaya dan British untuk menubuhkan Malaysia secara prinsip dengan syarat perlindungan dan kepentingan Sabah dijaga. Syarat-syarat itu adalah 20 perkara, termasuk apa yang terpahat di Batu Sumpah. Ini bermaksud penubuhan Malaysia dan penerimaan Malaysia. Keputusan menubuhkan Malaysia adalah keputusan British dan Malaya. Sebab pada waktu itu kita masih koloni. Kita menerima keputusan itu dengan syarat. Kamu paham? Antaranya terpahat di Batu Sumpah. Yang lain ada 17 syarat lagi. Termasuk syarat keuangan. Termasuk syarat pentadbiran kerjaan tempatan. Dan banyak lagi. Sekiranya syarat itu, permintaan kita itu tidak ditunaikan, macam juga perjanjian-perjanjian yang lain, boleh dibatalkan ataupun terbatal dengan sendirinya. Betul kan tidak? Ya. Sebab itu kita berada di sini untuk memperingati bukan sahaja Batu Sumpah dan syarat-syarat penubuhan Malaysia, tetapi juga untuk mengingatkan kerajaan pusat, kerajaan Malaysia, supaya menunaikan janji-janji, menunaikan jaminan-jaminan yang menjadi asas kepada penubuhan Malaysia. Jadi saudara-saudari sekalian, kita harap begitu, dan kita perlu faham juga. Pada hari ini saya mengambil kesempatan untuk memberi penjelasan sedikit tentang apa sebenarnya yang berlaku, tentang sejarah yang tercicir. Sebab perjanjian Malaysia itu MA 63 ditandatangani pada 9 hari bulan 7 tahun 63. 9 hari bulan 7 tahun 63 Malaysia belum terbentuk. Proses penubuhan Malaysia masih berjalan. Maksudnya pelik juga, belum siap perundingan sudah kena tanda tangani perjanjian. Kamu tidak sadarkah itu? Proses penubuhan Malaysia belum selesai, tapi perjanjian sudah kena sign. Malaysia hanya terbentuk 16 hari bulan September tahun 63. Perjanjian sudah kena tanda tangan pada 9 hari bulan 7. Sesuatu memang tidak kena. Maka itu saudara-saudara sekalian, antara selain daripada syarat ini, antara aspirasi rakyat kita, pemimpin kita di Sabah, adalah supaya Sabah Sarawak dimerdekakan dahulu sebelum pembentukan Malaysia. Sebab apa? Sebab kita tidak mau dijajah semula.
kita tidak mau diambil alih sebagai tanah jajahan. Dan begitulah yang berlaku pada 9 hari bulan 7 tahun 63. Di mana ME 63 itu ditandatangani adalah kita masih koloni. British kasih pas sejak kita kepada Malaya. Dan mengikut artikel 1 ME 63, Persekutuan Tanah Melayu tukar nama. Kita disekutukan dengan negeri-negeri di dalam Persekutuan Tanah Melayu, dan persekutuan itu ditukar nama pergi Malaysia. Faham? Jadi pada 9 hari bulan 7 tahun 63 tiada Malaysia terbentuk. Hanya tukar nama Malaya. Faham? Ha? Nah, tapi Tuhan itu Maha Adil. Aspirasi kita, pemimpin kita adalah supaya dimerdekakan dahulu Sabah, Sarawak sebelum membentuk Malaysia. Maka pada 8 hari bulan 8, ingat ini, 8 hari bulan 8 tahun 63, Majelis Undangan North Borneo, sebab sudah ada pemilihan pemimpin-pemimpin kita melalui pemilihan local government, Majelis Undangan North Borneo atau Sabah meluluskan dengan 100% persetujuan untuk mengumumkan memerdekakan Sabah pada 31 hari bulan Ogos tahun 63. Sama ada Malaysia jadi atau tidak. Faham kan? 8 hari bulan 8 tahun 63, pemimpin-pemimpin kita melalui Majlis Perundangan North Borneo buat satu resolusi sebulat suara memerdekakan Sabah. Dan mereka gunakan hak penentuan nasib sendiri atau self-determination mengikut resolusi Bangsa-Bangsa Bersatu 1541, memerdekakan Sabah pada 31 hari bulan Ogos tahun 63 sama ada Malaysia jadi atau tidak. Pada 31 hari bulan Ogos tahun 63 Malaysia tidak bentuk, belum bentuk. Maka itu pengisytiharan kemerdekaan kita yang direstui oleh British menjadi kenyataan. Kita sebuah negara pada 31 hari bulan Ogos tahun 63. Sebab itulah kita dulu TYT kita namakan dia yang di Persekutuan Negara. Kalau kita lihat perlembagaan pertama negeri Sabah dan juga dalam perjanjian Malaysia yang di Persekutuan Negara, bukan yang di Persekutuan Negeri. Dia beritahu Tunku Abdul Rahman kita sokong juga Malaysia. Jadi pada 16 hari bulan terbentuk Malaysia, tetapi status Sabah bukan koloni lagi, sebagai negara yang merdeka. Sebab itu proklamasi pengisytiharan Malaysia pada 16 hari bulan tahun 63 mengambil kira apa yang berlaku pada Sabah pada 31 hari bulan Ogos.
Dan kalau kita lihat proklamasi nanti dibaca selepas ini, dia mengatakan negara Sabah, Sarawak disekutukan dengan persekutuan Tanah Melayu. We are federated with the Federation of Malaya. Sebab itulah kita menuntut sekarang kita adalah equal partners. Equal partner sama taraf dengan Malaya. Dan proklamasi itu mengandungi perkataan tersebut yang kita disekutukan dengan persekutuan Tanah Melayu. Tapi kita mesti sadar kalau kita baca betul-betul sejarah Persekutuan Tanah Melayu pada 9 hari bulan Julai sudah tukar nama pergi Malaysia. Jadi sebenarnya kita disekutukan dengan Malaysia. Sebab itu ada satu surat berkeliling daripada Ketua Setiausaha Negara, Chief Secretary of the Government, mengatakan kepada semua residen itu macam ketua wilayah, di bawahnya pegawai-pegawai daerah, macam juga negeri lah, mengatakan jangan guna persekutuan Malaysia, hanya guna Malaysia. Ini berarti kenapa tidak dapat gunakan persekutuan Malaysia? Sebab sudah digunakan untuk ganti nama Malaya. Persekutuan Tanah Melayu pada 9 hari bulan Julai MI 63. Jadi pada 16 hari bulan kita disekutu, Sabah, Sarawak dikutukan dengan persekutuan Malaya yang persekutuan sudah tukar pergi Malaysia. Inilah kepelikan Malaysia ini kalau kita baca betul-betul. Yang penting saudara-saudari sekalian adalah kita bersetuju untuk bergabung dengan syarat. Dan syarat-syarat ini terkandung dalam 20 perkara. Selepas itu masuk dalam IGC, selepas itu masuk di dalam perlembagaan. Dan artikel 8 saja yang penting di dalam perjanjian Malaysia. Artikel 8 mengatakan kerajaan Persekutuan Malaya, kerajaan Sabah, kerajaan Sarawak, kerajaan Singapura haruslah mengambil tindakan perundangan, tindakan pentadbiran atau apa saja tindakan untuk melaksanakan janji-janji, hak-hak, jaminan-jaminan yang tidak dilaksanakan melalui perlembagaan. Ini berarti syarat-syarat kita, jaminan-jaminan itu ada yang tidak termasuk dalam perlembagaan pun harus ditunaikan. Sebab bukan semua perjanjian itu, bukan semua jaminan itu masuk dalam perlembagaan. Hanya Syokia panas, tahan gak kamu nih? Hanya saya ingin mengingatkan pemimpin-pemimpin pusat bahwa perjanjian dan hak-hak kita di dalam perlembagaan harus ditunaikan dan harus diambil tindakan. Sebab kita sudah menunggu 61 tahun. Coba kau periksa di dalam dunia ini, siapa yang ada berjanji begitu lama masih lagi
Mati sudah itu orang yang tanda tangani perjanjian. Betul tidak? Tapi belum lagi ditunaikan. Sebab itu kita mau pemimpin-pemimpin pusat. Walaupun saya pemimpin negeri, tetapi saya bagi pihak rakyat menuntut dan mendesak kerajaan pusat mengambil tindakan supaya perjanjian Malaysia, supaya hak-hak kita yang terkandung dalam perlembagaan dan ada yang tidak terkandung tapi ada jaminan mesti dikotakan dengan satu. Ada yang mengatakan, saya dengar, jangan kamu terlalu mendesak. Kenapa tidak? Sebab 61 tahun kita menunggu. Saya kena bagi tahu bila saya berdiri sebut 40% dalam mesyuarat baru-baru ini, saya diberitahu untuk bersabar. Macam mana kita mau sabar kalau sudah 61 tahun? Kau tidak marah kah? Jadi beginilah perasaan sabar. Yang saya dengar di luar sana, dia bilang apa? Lagunya kita dalam Malaysia. Kalau perjanjian pun tidak dikotakan, kalau hak kita pun tidak dihormati. Kalau kawin ada masalah tidak dapat selesai, apa dia orang buat? Selesai atau cerai. Begini Pak. Jadi itu yang saya dengar, selesai atau cerai. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, datu-datu yang kalian berhormat. Saya bercakap di sini bagi pihak rakyat dan bagi pihak juga kerajaan negeri. Minta supaya hak keuangan 40% dikotakan. Janganlah bagi gula-gula saja. Kami terima, tapi itu bukan menunaikan janji. Itu hanya bagi kami macam puting kalau budak-budak. Kita menangis sebagai budak, dia mama kita bagi puting. Betul kan? Kita tidak mau puting atau gula-gula yang apa itu, yang begini-begini itu. Nah, kita mau penyelesaian. Yang kedua, yang penting untuk perjanjian Malaysia adalah hak kursi parlimen 35%. Semasa pembentukan Malaysia, kursi sudah dibagi. Negeri-negeri di Malaya, Persekutuan Tanah Melayu dapat 65%. Sabah, Sarawak, Singapura 35%. Siapa yang banyak? Malaya dapat 65%, banyak. Tapi sekarang dia ubah ini, dia tambah sana, dia ambil Singapura punya kursi, tinggal berapa sekarang? 75% di Semenanjung. Kita hanya tinggal 25% di antara Sabah dan Sarawak. Kita ada hak-hak yang perlu kita lindungi di dalam perlembagaan. Sekiranya kita tidak ada 35%,
dengan ada 75% lebih daripada 23 kursi parlimen di Malaya, mereka boleh ubah perlembagaan mengikis hak kita. Dan kita walaupun 25%, 100% membantah, kita akan gagal untuk mempertahankan hak kita. Sebab itulah kita perlu meminta kembali nisbah pembagian kursi parlimen itu supaya menjadi 35%. Sekali lagi, dia orang 65 sedikit lagi, sedikit. Satu peratus lagi, dia orang boleh apa ini 6 ada 23. Tapi sekarang dia orang sudah ada 75%. Sebab itu sahabat dan saudara menuntut supaya dikembalikan nisbah ini kita punya. Ahli parlimen, kursi parlimen ditambah supaya kita dapat kembali 35%. Masalah dia sudah pun sikit kita punya kursi, datang lagi parti-parti sana pergi ambil kursi kita di sini. Dan kita tanpa sadar atau kita ini dibodohkan, kita undi parti-parti dari sana, berarti kita serahkan kursi, kita serahkan kuasa. Macam mana Pak ini? Jadi jangan lagi kita diperbodohkan. Masa depan di tangan kita. Kalau kita mau semua ini seperti mana yang kita tuntut, bersatulah kita. Boleh kan? Pemimpin kita mesti bersatu, pengundi kita mesti bersatu, parti-parti politik mesti bersatu. Barulah kita dapat mempertahankan dan apa ini menuntut hak kita. Kalau tidak begini-beginilah kita pusing-pusing macam ran abau. Kita pusing-pusing tidak boleh buat keputusan mana mau pergi. Habis minyak nak matilah kita. Kita tidak dapat buat keputusan. Jadi kali ini janganlah kita keliru. Kita sudah tahu fakta sejarah, kita tahu kedudukan kita, kita tahu masalah kita tahu tuntutan kita. Marilah kita buat yang patut kita buat. Boleh nggak? Jadi pada hari ini saya bagi pihak rakyat, bagi pihak kerajaan negeri meminta kerajaan Madani mempertimbangkan apa yang kita tuntut, sebab pemimpin-pemimpin kita dulu kalau diorang tidak taat kepada Tunku Abdul Rahman, tidak taat kepada Malaya, kita tidak bersama dalam Malaysia ini. Jadi saya minta bagi pihak rakyat Sabah, kerajaan Sabah, supaya kerajaan pusat pada hari ini taatlah kepada janji-janji yang telah dimeterai sebelumnya, supaya Malaysia maju. Kalau Sabah maju, Malaysia maju. Jadi saudara-saudara sekalian, itu saja permintaan saya, supaya kerajaan taat kepada janji, kotakan apa yang patut. Sebab kalau tidak, kita akan merajuk. Dan kita kalau sudah terlalu merajuk itu, lain sudah main. Maka sambutan Hari Malaysia ke-61 ini akan diadakan di Padang Merdeka. Baru saja memang ada perubahan.
selepas apa ini COVID, ada sudah Hari Malaysia yang dihormati di Semenanjung. Kalau dulu Sabah Sarawak. Sekarang tahun lalu di Kuching. Sebelum itu di Melaka. Sekarang di Sabah. Saya harap jangan lagi roundabout pusing-pusing Sabah Sarawak saja. Pergilah di negeri yang lain. Baru di sana pun tahu apa itu Malaysia. Betul kan tidak? Maka dengan itu saya dengan sukacitanya meresmikan Hari Malaysia peringkat daerah Keningau diresmikan. Sekian dan terima kasih.